إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده سبحانه Alhamdulillah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia boleh kita sama-sama untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada arti kita mentaati agama Allah Subhanahu wa taala dan tadabbur kita pada ajaran Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam hidup kita supaya kita berjalan ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Tidak berapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan tengok beberapa perkara berkenaan dengan Ramadan al-Mubarak. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam seluruh dunia. Allah Ta'ala kata, hai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu akan puasa. Jadi Allah Ta'ala fardu kepada orang beriman, tak kira orang tu sebelum daripada umat Nabi Muhammad ataupun orang yang duduk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa ni difardukan sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kaifiat yang tak sama. Kalau kita tengok puasa pada Nabi Zakaria, di antaranya ulama sebut bahawasanya la tukallimal yaum la tukalliman nas, tak boleh kita nak kecek dengan manusia. Jadi Allah Ta'ala lari kecek pada puasa Nabi Zakaria. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu Allah Ta'ala lari kita supaya makan dan juga supaya jimu. Dan juga satu lagi, kita kena jauh daripada qauluz zur, kecek yang tidak berfaedah dalam puasa. Di antaranya Nabi SAW pun sebut berkenaan dengan orang puasa. Kumpulan yang puasa dia nuk kepada pahala Allah Subhanahu wa taala, tapi hari itu tidak ada pahala. Kerana puasa dia tu dia menahankan daripada makannya dan minumnya. Tapi mulut dia tu tak puasa. Sebab tu kalau kita tengok ulama dia kecek semua anggota ni kena puasa belaka. Tangan kena puasa, mulut kena puasa, mata kena puasa, semua kaki kena puasa. Puasa lagu mana? Puasa mengikut dia. Jadi kaki dia tak pergi kepada maksiat, tangan dia tak buat maksiat, mata dia tak tengok maksiat. Itu makna kata kita puasa. Dan insya-Allah taala hari ni kita akan tengok di antaranya hukum puasa dan juga bagaimana ke puasa. Hak tu kita duk lalu sama dah. Cuma sebagai fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sebagai peringatan setahun sekali kita buat, dia tak serupa dengan semaya. Semaya ni semua setiap hari, bahkan sehari semalam ni 5 waktu. Hak tu hak kita kena buat. Tapi bagi puasa ni kita buat setahun sekali. Hak wajib, tapi hak sunat tu dia nak ada celah-celah tu. Jadi Allah Ta'ala pun sebut bahawasanya puasa ni kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas orang sebelum daripada kamu. Makna kata Quran ni dia turun kepada Nabi Muhammad, tapi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa difardu dah. Makna kata orang sebelum daripada Nabi tu puasa dah. Kalau kita tengok dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah ni jadi bini Nabi. Dia kata lagu mana? Qalat, Aisyah kata, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah.
Bahawasanya pada hari Ashura, hari yang ke-10 pada bulan Muharram, tasumuhul Quraisyun. Quraisy ni dia puasa dah. Pada masa jahiliyah dulu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan juga Nabi SAW pun puasa juga pada hari itu. Falamma qadimal Madinata, ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, makna kata masa sebelum daripada fardukan ayat puasa, Nabi puasa dah. Tapi puasa tu bukan puasa Ramadan lah. Puasa Ashura. Pada 10 Muharram Nabi puasa dah. Falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bisiyamihi. Apabila Nabi masuk Madinah, hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi pun puasa seperti biasa. Makna kata puasa Ashura. Kerana puasa Ashura pada masa tu wajib. Wajib. Bukan hukum dia sunat. Falamma furida Ramadanu taraka yauma Ashura. Apabila marinya fardu bulan Ramadan, suruh puasa Ramadan, taraka, disuruh supaya tinggal yauma Ashura. Makna kata 10 Muharram itu tinggal. Tinggal di sini bukan makna kata tinggal tak kena puasa, dak. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Bagi sesiapa yang kehendak untuk nak pahala pada Ashura tu, dinamakan puasa sunat, sambungkan puasa selepas daripada siam Ramadan. Tapi bagi sesiapa yang taksir kepada pahala pada Ashura tu, kalau dia tinggal pun tak ada masalah. Jadi sini ni bukan suruh kita tinggal, tapi nak royak hukum kata puasa pada Ashura digantikan kepada Ramadan. Jadi Ramadan asalnya Ashura jadi wajib, Ramadan tak ada lagi sebelum daripada tu. Tapi bila Nabi masuk Madinah, Nabi dah puasa pada Ashura. Habis tu kalau kita tengok pada puasa Ashura tu, Nabi kata hari ni hari gapo? Sahabat kata hari ni hari Ashura. Bapa Nabi tanya lagu tu? Oleh kerana orang Yahudi pun dia puasa juga pada hari tu. Lalu tu Nabi kata, kalau aku dah pada tahun yang ke depan, nescaya aku tidak akan puasa pada 10 Muharram saja. Aku akan puasa pula pada hari Tasu'a, hari yang ke-9. Ni nak ayat hukum kata puasa sebelum daripada ni Allah Ta'ala fardukan Ashura sebagai hukum wajib. Tapi bawa mari Ramadan, hukum wajib tu sehari tu je mula-mula. Tapi bawa mari Ramadan ni 30 hari. 30 hari Allah Ta'ala fardukan Ramadan kepada umat Nabi SAW. Tapi bagi puasa Ashura tadi, faman syaa'a shamahu, bagi sesiapa yang kehendak, shamahu puasa, hukum dia jadi sunat. Daripada wajib turun kepada sunat. Wa man syaa'a tarakahu, bagi sesiapa yang tak puasa pada Ashura pun tak ada masalah. Nak ayat kata tidak ada dosa bagi orang yang tidak puasa pada 10 Ashura. Itu di antaranya hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita pergi kepada bulan Ramadan pula. Ramadan ni merupakan satu bulan yang Allah Taala sebut dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan ni keistimewaan Praset hak bulan Ramadan tu dia bukan hanya pada bulan yang puasa saja. Bahkan bulan Ramadan ni dia ada banyak di antaranya fadilat-fadilat Ramadan yang kita akan sebut pada malam ni. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ni tak serupa pada bulan Ramadan tahun yang kelepas. Kita kacau duduk ngaji bukan kita nak kepada gapo, kita nak kepada perubahan. Ramadan tahun dulu dengan Ramadan tahun ni. Hak lepas dah kita tak sekecek dah. Hak kita nak ke depan. Kerana orang yang Allah Ta'ala kasih, salah satu daripadanya Allah Ta'ala dia dengan bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan. Kerana satu ketika kan, kita tengok kepada hadis Nabi ni, hari Jumaat ada khutbah. Hari Jumaat Nabi berkhutbah. Satu kali tak pernah berlaku dalam sejarah. Buah tamat tu kita makan selalu dah. Bila kita dengar sering ngatuk, kita makan selalu dah. Jadi
Ketika mana makan tu jangan makan suti sore lah, habis lah. Sebekah tu kena habis. Sebekah kena habis. Kita cedek untuk fak kita dah. Jadi Nabi ni tidak pernah berlaku dalam sejarah Nabi. Nabi nak naik khutbah tu, dia naik di atas mimbar, dia wisalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok khatib pun Tok Bilal Allahu akbar, dia Nabi ni tunggu lepas daripada barulah Nabi mula hamdalah. Nabi mula innal hamdalillahi nahmaduhu. Tapi hari tu sehari tu pelik. Nabi jijok tanggung untuk khutbah. Nabi kata amin. Nabi kata amin. Bo jijok tanggung yang kedua, Nabi kata amin. Bo jijok tanggung yang ketiga, Nabi kata amin. Apabila dengarnya sahabat amin ni, sahabat yang duduk sekali dengan sama-sama dia dengan tengok Nabi buat, ada hukum baru pun. Sahabat ni kerana nak jadi hadis, satu hadis kita sebut kata hadis. Hadis dia kena jadi kelakuan Nabi, perbuatan Nabi. Nabi buat ke tidak? Itu jadi hadis. Nabi kecek ke tak? Kadang-kadang Nabi tak kecek tapi Nabi buat. Nabi tak royak kali. Kata semaya ni rokok ni lagu mana dak. Tapi Nabi royak dengan umum. Nabi buat. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Bawa Nabi rokok sahabat tengok. Nabi rokok lagu ni weh. Nabi tak royak. Sujud lagu mana. Tapi Nabi buat weh tengok. Sahabat pun mari riwayat kata aku tengok Nabi ni. Dia semaya, ketika Nabi semaya, Nabi sujud, dahi dia rapat, hidung dia duduk di tempat sujud. Sahabat yang riwayatkan hadis daripada Nabi. Nabi tak royak. Waktu dia panggil hadis juga. Dan juga ikrar Nabi. Nabi akui. Nabi tak royak, boleh tak boleh. Nabi tak royak kata kena buat tak boleh buat. Tapi bawa Nabi tengok tu, Nabi duduk dia. Sejenak Nabi. Seperti makan dok. Ibu dok kita tak rasa makan belakang. Ibu dok ni, sahabat pada masa tu dia makan ibu dok. Lepas tu dia makan ibu dok, Nabi senyap. Nabi tak royak haram weh. Hak mana haram Nabi royak lu dah. Ni tak boleh makan weh. Ni haram. Ni boleh makan, ni tak apa. Nabi royak betul-betul. Tapi bawa mari ibu dok, Nabi senyap. Nabi senyap bermakna kata ulama beri pendapat kata Nabi ikrar. Nabi ikrar ni makna Nabi mengaku kata tak ada gapo makan. Cuma Nabi tak su. Nabi tak berahi makan budak. Nabi tak boleh makan budak. Tidak menjadikan hukum kepada haram dak. Mana kata Nabi akui tak ada masalah. Tu bagitulah nak royak bahawasanya sahabat apabila dia tengok kelakuan Nabi, Nabi buat, Nabi kata amin. Amin, amin. Ada hukum baru turun apa? Lalu itulah lepas daripada Nabi semaya khutbah siap, semaya wisalah assalamualaikum, assalamualaikum, pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya Nabi, sahabat ni dia dengan Nabi ni, satu masalah dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, dia tak buat dengan reka berasa kata, kenapa kita buat tak? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, saat ni aku tengokmu masa mu nak naik mimbar tu, mu kata amin. Apa ya Rasulullah? Naik pula, kata amin pula. Ada gapo ya Rasulullah? Naik pula kata amin. Ada gapo ya Rasulullah? Nabi pun jawab kepada sahabat Nabi kata ketika mana Nabi naik mimbar, jijak atas mimbar, malaikat mari beri doa kepada Nabi, suruh Nabi kata amin. Kita tak sihurai panjang, cuma kita nak ayat kata malaikat minta kata mana-mana orang yang masuk kepada pintu Ramadan, dia dah dengan hari pertama Ramadan sehingga dia dah akhir Ramadan, tapi pada bulan Ramadan dia tidak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, dia tak boleh apa yatut daripada Allah. Allah Ta'ala tak beri maaf dosa dia. Malaikat kata orang ni celaka, hayana pinat hidup dia. Malaikat suruh Nabi kata ya Rasulullah kata amin sikit. Nabi pun kata amin. Nak ayat gapo? Nabi Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi supaya nak umat Nabi tahu kata mana-mana orang yang masuk pintu Ramadan, dia hidup Ramadan, dia puasa Ramadan, dia duduk bulan Ramadan,
Tapi keampunan pada bulan Ramadan dia tidak dapat daripada Allah. Dia tak boleh ampun daripada Allah Ta'ala. Sedekah Nabi SAW dia sebut 3. Man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. So Nabi kata, mana-mana orang puasa pada bulan Ramadan dengan lagu mana? Imanan wahtisaba, dengan iman sungguh. Bukan Ramadan puasa dah, puasa. Dok, imanan wahtisaba. Lagu mana imanan wahtisaba? Kalau kita ibarat mudah-mudah, kita nak pergi tempat yang kita tak biasa pergi, malam tu tidur tak nyerah. Sebelum nak pergi, Allahu Akbar, royak kat orang dulu, amal nak pergi Mekah ni. Tolong doa. Padahal tak ada kena royak pun tak apa, tapi nak royak kata gembira, suka hati, royak kat orang, amal nak pergi Mekah ni. Kalau tak pergi Mekah, amal nak pergi bakok ni. Apa suka hati, rasa nak royak kat orang. Lepas tu cedengnya dia tu gimana jadi gamah hatu belaka. Bawa pergi kedah, kita 2 minggu lagi nak pergi Mekah, kena beli weh ni makin Mekah. Apa? Kerana gembira. Tunjuk kata iman wahtisabah, penuh hati. Kita dengar nak pergi pada satu tempat. Begitu juga Ramadan. Ni 5 hari dah Ramadan. Nak masuk Ramadan ni 5 hari je. Perasaan. Tanya perasaan. Perasaan supaya dengan kita nak pergi tak pada satu tempat. Biasa setahu. Makna kata kita tak gembira Ramadan. Situ ada ceramah Ramadan, kita pun tak apa. Ramadan kita puasa supaya dengan tahun dulu. Tapi Ramadan ni dia bukan sekadar hanya kita puasa, menahan daripada makan, menahan daripada minum. Tak bukan sekadar tu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ayat dah. Ayat sebelum daripada ni Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu dia panggil output dia. Dia panggil pun hasilnya daripada tanah duit. Tanah duit, kaca duduk buah baju, habis duit. Nak ke apa? Nak kepada buah durian. Bukan nak kepada pohon segar. Kalau pohon segar sekadar kecek dengan orang, durian kawai tanah ni, pohon dia segar molek tengok. Hijau pohon dia. Tapi buah dia tak tubik. Tak sih. Orang tanah dokong, lagu tu juga. Dia tak ada nak kepada daun dia comel. Kalau daun buruk makin kat ulat, tapi buah dokong tubik comel, hak tu dia nak. Begitu juga orang tanah getah. Orang tanah getah dia nak kepada tubiknya susu getah. Bukan dia nak kepada pohon tinggi. Pohon ni tinggi. Tak. Dia nak kepada susu dia tubik. Tu nak ayat bahawasanya hasilnya Ramadan ni dia bukan duduk di puasa. Hasilnya Ramadan ni dia duduk di la'allakum tattaqun. Kita boleh tak rangwan lo takwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ramadan tahun ni jangan disupa dengan Ramadan tahun lepas. Ramadan tahun ni kalau kita pesa hidup Ramadan 40 tahun dah, jangan disupa dengan 40 tahun dulu Ramadan. Ramadan tahun ni walaupun Covid sekalipun kita kena kau nak ciwit kita. Kerana mati kita tak tahu belaka. Tak tahu belaka ni Ramadan tahun depan kita nak dare ke tak. Kita perasa kata dare, tapi Allah Ta'ala tanda kata tak dare. Sebab tu Ramadan tahun ni kita ambilkan satu bodrian hadis Nabi. Kita tak say masuk Ramadan hal keadaan kita tubik pada hari raya, kita tidak dapat keampunan daripada Ramadan. Tak apa tak dapat keampunan Ramadan, tapi malaikat doa kata celaka orang ni, hayanat orang ni. Sebab tu hidup tak barakat. Ramadan ke? Ramadan, marinya Ramadan, Nabi kata siapa yang puasa dengan penuhnya iman penuh puasa, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia yang telah lepas. Makna kata puasa bulan Ramadan menahankan makanan, minuman, tak jimat, tak buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Mula-mula sekali kita akan diampunkan dosa yang kita buat lepas dah. Dosa yang kita buat lepas dah, waktu ulama kecek dah lah. Lepas tu kita buat dosa besar, makan duit reba, makan harta anak yatim. Kita lagu mana hukum dia? Apa Allah Ta'ala apung dosa kita? Tak ada apa tu. Kalau gitu kita kena apa dia panggil pada puasa Ramadan dia, pada cukup. Tak. Hak tu dia panggil kabair. Hak kabair ni dia panggil dosa suku. Dosa hak kita kena apung suku.
Kalaulah kita makan duit anak yatim, kita kena gata duit anak yatim. Kalau kita lekat utai orang, kita kena tahu utai orang. Tu dia panggil kabair. Kalau kita buat zina, kita kena minta keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu nak ayat tu kabair, tapi hak kita buat halus-halus tu. Mari semaya tak ada ke. Misal kata hak pasal dosa kecil-kecil dosa kita berasa tak perasan mana. Kadang-kadang tinggal semaya dengan tak sengaja ke, tak khabar ke. Puasa kadang-kadang puasa pergi buat maksiat sikit-sikit, padahal dia puasa tapi pergi kecek benar qaul zur. Benar yang tidak faedah tapi gitu puasa minta maaf. Tu Allah Taala pun dosa. So yang kedua Nabi kata lagu mana? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Saat ni puasa yang kedua qama, berdiri. Berdiri semaya, dia tak ada semaya boleh lain. Kalau marinya walaupun boleh Muharram sekalipun, walau mari boleh Syaban sekalipun, mari boleh mana kita nak semaya sunat tarawih ni dia tak ada. Dia ada sunat tahajud je. Tapi tarawih ni dia tidak ada kecuali pada bulan Ramadan. Nabi SAW semaya tarawih satu ketika ni, Nabi tubik pergi jemaah dengan sahabat. Bahawa Nabi tubik jemaah dengan sahabat, dan sahabat seronok. Allah mujurnya boleh semaya tarawih dengan Nabi. Nabi jadi tok imam, boleh dengar suara sedap Nabi, boleh semaya dengan Nabi, dengar suara panggil Nabi. Akhir maya 2-3 malam Nabi masuk semaya rumah. Sahabat duduk tunggu masjid. Sahabat duduk tunggu masjid kata, bila Nabi nak mari tubik semaya ni? Kapan-kapan tak tubik Nabi. Nabi tak tubik. Sahabat pun, lagu mana Nabi tak tubik? Esok subuh Nabi mari semaya, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum daripada ni 2-3 malam mari semaya tarawih dengan fak kita, tapi apa semalam tak tubik? Nabi kata lagu mana? Aku takut sekali. Aku takut semaya tarawih ni jadi fardu. Takut jadi fardu, takut umat aku ni berat dengan semaya tarawih. Sebab tu semaya tarawih, satu hadis Nabi SAW dia kata lagu mana? Semaya tarawih ni dia nak ada apa dia panggil? Dia nak ada keyword dia. Bukan duduk dia orang tu semaya, tapi keyword dia semaya takbir dengan tu imam, akhir sudah dengan tu imam. Bukan makna kata pergi semaya tepat 20, dia cidik daripada tu imam. Bapa dia kata ustaz kata semaya 8 pun tak apa, dia pergi semaya 8, klik semaya witir rumah. Tu salah dengan sunnah Nabi. Nak semaya 20, nak semaya 8, hak tu khilaf pendapat ulama, tidak masalah. Bukan hal kita kena bala. Orang tu pergi semaya 20, lah ada semaya 20. Tapi jangan orang panggil semaya kosono, ambil hak tu imam 20, dia pergi 8. Cidik lebih daripada tu imam. Hak tu tak sih. Apa? Keyword hak Nabi kata orang mula takbir dengan tu imam, suwi salih dengan tu imam. Sudah dengan tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau 20, 23. Di Madinah orang semaya 23. Sekali dengan sunat witir. Lepas tu ada orang pesi cidik-cidik dia maya kosono juga. Ramak ngaji je kosono. Tapi maya tu dia buat kosono juga. Allah. Kosono ni buat jadi cepat. Buat jadi cepat. Bawa dia pergi semaya tu, orang tanya kata, "Bapa we semaya 8?" Kita dengar dah ke sunnah Nabi semaya 8, kita pun semaya 8. Kita turut tu imam 20, we cukup 20 lah. Kalau kita turut tu imam hak 8, we cukup 8. Jangan ringkas semaya. Insya-Allah kalau kita tak boleh diri tahun ni kita duduk tak ada masalah. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semaya ni bukan Allah Taala taklifkan kita sehingga payah. Semaya payah kau semaya tarawih. Kita duduk kat mana? Duduk kedai duduk. Tengok royak duduk buah dengan orang tu. 2 jam kita boleh kecek. Tapi dengan Quran, dengan masa 45 minit ataupun sejam ni kita Allahu Akbar. Kita tak boleh duduk. Gapo ni kita kena soal ni. Hak ni kerana gapo? Dia sakut dengan kita masuk pada bulan Ramadan, duduk pada bulan Ramadan ni. Tidak dapat keampunan pada bulan Ramadan. Apa? Kita nak keampunan Ramadan, salah satu daripada keyword Nabi kata qama ramadana, berdiri pada bulan Ramadan. Ni insya-Allah taala orang hak duduk dalam masjid ni berasa tak payah mana. Tapi hak pasang dok suka kepada masjid tu susah. Sebab tu tahun ni kita kena usaha insya-Allah taala walaupun Covid setara mana pun. Kita kena kalau kita tak boleh buat di musalla, kita buat di rumah. Tak ada masalah. Tarawih ni bukan mana kata kena buat di masjid. Kalau kita nak buat di rumah dengan keluarga kita pun tak ada masalah.
Ataupun kita nak ambil budak hafiz, budak pandai baca Quran, keluarga kita tak ada orang pandai baca Quran, panggil dia mari. Mari. Demo tolong semaya tarawih rumah kita. Kerana kita ada cikgu seorang tak orang nak pergi masjid, kita pakat semaya rumah kita. Ada orang buat. Kalau negeri Arab ramai. Banyak negeri Arab. Dia orang panggil kata peseng orang-orang Tino khususnya. Orang Tino mak dia tak orang dah. Nak pergi masjid Nabi tak boleh. Nak pergi mana-mana masjid tak boleh tu, dia buat lagu tu. Dia panggil tu email daripada mana-mana dah. Dia mari tolong baca sejuh semalam weh. Pergi Quran pun tak ada masalah. Pergi Quran pun tak ada masalah. Kerana ada hadis riwayat ada hadis riwayat kata Siti Aisyah ketika dia nak semaya tu, dia ada seorang budak, dia suruh semaya, dia tak ingat Quran, dia pergi mushaf, tak ada masalah. Semua tu ada dalil belaka. Bukan kita nak balah, tapi hak bosannya kita kena balah dengan orang tak semaya lah. Bukan sebalah kena royak kat dia, marilah semaya. Kerana Ramadan ni bulan keampunan. Kalau tidak bulan Ramadan ni tidak ada dah bulan lain kita nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marinya hadis yang ketiga, Nabi kata man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Tiga-tiga hadis ni hadis sahih belaka. Mula-mula puasa, yang kedua berdiri semaya, yang ketiga berdiri pada malam Lailatul Qadar. Hak mula-mula mudah masa mana? Tengah hari. Tengah hari semenjak daripada orang belum ber subuh sehingga orang ber maghrib. Masa tu kita boleh kopkoi supaya nak dapat keampunan daripada Allah. Mari ucua malam pula. Daripada orang semaya tarawih sehingga sudah semaya tarawih, boleh kita nak supaya dapat keampunan daripada Allah. Dan juga hak yang ketiga ni dia susah sikit. Susah mana? Susah Nabi kata taharrau. Taharrau ni makna cari. Suruh cari pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Lepas tu orang nak keampunan pada malam tu dia kena cari. Ulama dia kecek bahawasanya 10 Ramadan tu merupakan 10 yang kita nak cari pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ulama yang beri kepada malam yang 23, 21, 23, 25, malam hak bukan witir. Malam hak ki tu dikirakan malam boleh cari Lailatul Qadar. Ada pendapat ulama yang katakan semua daripada 10 hari malam tu boleh cari semua Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Pentingnya kita kena cari. Nak cari pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu insya-Allah taala mudah-mudahan Ramadan ni dia merupakan bulan yang Allah Taala nak ampunkan dosa kita dan segala dosa yang kita buat. Satu hadis lagi kita mari tengok hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Apabila datangnya Ramadan, dibukakan pintu syurga. Pintu syurga buka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka katuk. Dan juga satu lagi wasuffidat asyayatin, syaitan ditamak. Sabit tu orang yang buat kejahatan bulan Ramadan nak tengok kita jahat setara mana, tengok bulan Ramadan. Kalau kita jahat bulan lain kita boleh salah kat syaitan. Syaitan suruh aku buat maksiat. Syaitan suruh aku curi. Syaitan suruh aku tak sah puasa senang khamis. Syaitan tak suruh aku semaya. Tapi mari bulan Ramadan tidak ada dalil yang kita nak kata syaitan. Hak tu dia panggil perangai kita dah. Nafsu kita betul-betul dah. Kalau malas semaya bulan Ramadan, kalau semaya tarawih geliat, bukan syaitan dah. Kita boleh cek Ramadan itu hasil ikat dah syaitan. Syaitan ditamak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal diri kita dengan nafsu dia. Cuma nak tengok kata bulan lain tu kita kena lawan dua. Mula-mula kena lawan kepada nafsu kita. Yang kedua kita kena lawan dengan syaitan. Mari bulan Ramadan ni perai kita tu tak ada kena perai dua lah, perai saja, perai dengan hawa nafsu. Lawan dak semaya tarawih 8 rakaat baca sejuk, lawan ke dak? Kalau lawan alhamdulillah, kita boleh lawan dengan nafsu kita. Insya-Allah kita akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hadis daripada Abu Hurairah bahwasanya bulan Ramadan ni pintu kebaikan buka. Sehingga satu hadis
Nabi SAW dia kata lagu mana? Ya baghiyal khair. Allahu Akbar. Hei orang suka buat kebaikan, buat kebaikan. Kita pada bulan lain kita sedekah. Pada bulan lain kita semaya. Pada bulan lain kita beri zakat. Pada bulan lain kita pera anak yatim. Pada bulan lain kita buat kebaikan. Pada bulan Ramadan kita kena buat. Jadi makna kata pun serup daripada sebelah bulan kena mari duduk pada bulan Ramadan. Bulan lain kita sedekah sebelah bulan habis sebanyak 10,000 kub. Bulan Ramadan ni kalau orang tiket bol kena mari tiket lebih banyak sikit. Apa? Kerana pahala dia berganda pahala. Tu di antaranya. Sebab tu Nabi kata ya bariyal khair aqbil. Allahu Akbar. Orang suka buat kebaikan, banyak buat kebaikan. Wa ya baghiyash syarri aksir. Orang yang suka buat kejahatan, berhenti. Suruh berhenti. Jangan buat kejahatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebab tu kalau kita tengok pada hadis lagi, dan Nabi kata lagu mana? Hak ni dia panggil hadis al-Qudsi. Hadis Qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok hadis ni, dia nak ada banyak hadis. Hadis yang diriwayat oleh Nabi sendiri. Tapi hadis ni hadis Allah Ta'ala riwayat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Hurairah, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla. Hadis ni hadis qudsi daripada Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan ibnu Adam ni baginya. Makna kata Allah Ta'ala nak ayat kata setiap amalan yang dibuat oleh ibnu Adam ada ganjaran baginya. Lagu mana? Sesuatu hak buat amalan seperti mana kita semaya. Besar-besar semaya walaupun Nabi pergi terima dengan Allah Ta'ala sendiri, semaya Allah Ta'ala camkat pahala dia. Orang semaya Jumaat boleh 27 pahala. Orang semaya rumah boleh 100 pahala. Pahala dia di situ. Tak ada lebih dah. Tapi Nabi kata lagu mana? Allah Ta'ala kata illa siyam, kecuali puasa. Puasa ni huwa li wa ana ajzi bih, Nabi kata. Puasa ni adalah amalan aku. Setiap amalan tu hak dia berlaku. Semaya ada ganjaran untuk dia. Pero anak yatim ada amalan untuk dia. Nabi kata ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ada pahala untuk dia. Tapi bagi puasa ni tidak ada pahala yang Nabi mai royak kata boleh 100, boleh 200, boleh 400, boleh dak. Wa ana ajzi bi. Allah Ta'ala kata aku sendiri yang nak ganti pahala orang yang puasa pada bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebab tu pada bulan Ramadan ni tahun ni kita kena buat jadual, dia panggil. Jadual ni cara hidup kita. Cara hidup kita nego tu kita nego gilah. Jangan jadi Ramadan ni bulan nego. Nego tak ada masalah, tidak larang. Bukan kata pada bulan Ramadan katuk kedai tak boleh jual dah, tak ada masalah. Lah lagi dia nak nego sampai pukul berapa. Tapi hak kena ingat masa yang kita kena bui, yang mula sekali kena bui kepada Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan yang turun Quran. Pada bulan Ramadan jangan sama sekali kita habis masa hal lain lebih daripada Quran. Paling kurang kita kena baca Quran 1 juzuk sehari. 1 juzuk sehari kita kena boleh. Hak tak pandai pun we boleh tengok sejuzuk sehari pun tak apa dah. We boleh tengok. Tak pandai baca tengok tak apa dah. We lepas tengok. Lepas tu nanti kita pergi ngaji semula. Bulan Ramadan ni jangan sama sekali tak setuh dengan Quran. Orang tanya kata Ramadan lagu mana we demo? Allah minta maaf we kita dengan Quran tak setuh kali abu. Orang tak ada Quran lagi, pergi cari Quran beli Quran we jadi hak kita sendiri. Dan paling kurang tak pandai baca pun buku dia tengok, ambil semejak daripada Baqarah. Tengok. Oh lagu ni we huruf dah apa lah aku tak pandai baca. Lalu boleh tengok berasa pesu akhir tak boleh nak baca, puas tahu mana cuba tiup sekali dengan Quran. Tak maaf we Quran aku tak pandai nak baca. Tak pandai sebab aku tak ngaji atik. We rasa susah atik. Aku tak ngaji ni sesanya. Aku ni kerja dunia aku boleh kerja belaka.
orang beli kedai aku 10 kok. Beli kedai 10 kok duit go 20 aku tahu kata nyucur 10. Tahu. Tapi mari Quran aku tak erti nak baca. Berasa sedar kata kita salah dengan Quran. Berasa sedar. Kalau hak boleh baca gi kokoh gagak pun tak apa, gagak pun tak apa. Kalau tahun ni tak boleh habis 30 juzuk dengan gagak-gagak pun, we habis. So juzuk tak apa dah 30 hari, we boleh selas hari. Walah lagu mana? Pentingnya we kita sungguh dengan Quran. Tunjuk kata kita sungguh setara mana? Allah Ta'ala nilai belakang. Bukan kita nilai, bukan mana kata saya jadikan makan tengok demo ni teruk ni aku dah tak boleh jadikan makan. Tidak ada makan Allah Ta'ala jadikan makan. Kita dengan Quran setara mana? Kita dengan puasa setara mana? Kita dengan sedekah pada bulan Ramadan setara mana? Setiap sedekah tu dia bagi pula dah. Hak sedekah, hak kita nak sedekah lagi. Hak sedekah wajib bayar zakat nak bayar Ramadan pun tak ada masalah. Hak kita nak makan kat orang pada bulan Ramadan pun pahala suku Nabi kata. Makan pada orang pada bulan Ramadan. Padahal kita kira kata kita ambil duit 1 kok, beli air sekok, kat orang buka puasa. Nabi kata lagu mana? Pahala yang kita ni kita boleh seperti mana orang puasa. Ada seorang tu dia fikir diri dia. Dia kata amo tak sibuk buka puasa sejid. Orang tanya apa tak sibuk buka puasa sejid? Dia kata rugi kita puasa. Mana rugi? Moga kita pergi makan orang belakang sejid tu. Bawa kita pergi makan pak pahala boleh kau orang buka puasa. Bukan lagu tu. Pahala tu kira suku. Orang yang buka puasa, pahala Allah Ta'ala beri. Hak puasa tu Allah Ta'ala beri cegat dah. Hak tu tak ada rugi sikit apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebab tu cuba kita usaha sekali pada bulan Ramadan supaya kita dapat Ramadan pada tahun ni Allah Ta'ala dapatkan ampun dosa kita, jauh kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pada bulan Ramadan ni kita minta doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, a'tiq riqabana, jauhkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Jangan tano kita daripada orang yang golongan daripada api neraka. Sebab tu Allah Ta'ala tak tano kita daripada golongan api neraka. Kita sendiri kena buat petikam kita, perbuatan kelakuan kita seperti ahli syurga. Hak mana kita ada duit untuk sedekah, kita sedekah. Hak mana kita pandai baca Quran, kita baca Quran. Hak mana kita boleh diri semaya qiyamul lail, kita diri semaya qiyamul lail. Hak mana kita boleh iktikaf bulan Ramadan, kita iktikaf. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nak lain. Bulan Ramadan ni tidak ada duit juta nak duit. Bulan Ramadan tidak ada bonus lain-lain kecuali la'allakum tattaqun. Orang tu dapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang takwa kepada Allah Ta'ala adalah orang yang berjaya. Hadaiqa wa a'naba. Ada kebun-kebun dan juga buah-buah inab yang Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka. Innalil muttaqina mafaza. Jaya dia. Orang ni dapat takwa daripada Allah, orang itu dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Itulah pada malam ini sebagai sebelum Ramadan, kemungkinan kita tak ada kita tak ada majlis ngaji seperti ini kecuali selepas daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Itulah di antara sebagai perangat kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita tahu pada bulan Ramadan insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.